ada wujud seekor harimau jadian yang sangat besar dan sangat buas, di mana dikatakan bahawa harimau jadian ini telah berjaya membunuh 31 orang mangsa. Hai, Assalamualaikum. Okey korang, tanpa buang masa lagi, topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan harimau jadian. Okey, jadi korang mesti tahu kan apa itu harimau jadian. Jadi kepada sesiapa yang masih lagi tak tahu apa itu harimau jadian, basically harimau jadian ni merujuk kepada sejenis ilmu yang membolehkan penuntutnya bertukar menjadi harimau. Ada setengah pihak mengatakan ada setengah orang yang boleh bertukar secara menyeluruh menjadi harimau, dan ada setengah pihak mengatakan bahawa harimau jadian tu boleh bertukar separuh manusia dan separuh harimau. Dan ada juga yang mengatakan bahawa harimau jadian tu tidak semestinya badan dia ni secara fizikal bertukar menjadi harimau. Ada kalanya mereka hanyalah bertukar menjadi macam berperwatakan harimau tau. Jadi kirakan dia bertukar menjadi harimau ni macam secara dalaman lah, kirakan dia berperangai macam harimau. Jadi ada mengatakan bahawa ilmu harimau jadian ni dikatakan berkait rapat dengan bantuan-bantuan jin ataupun syaitan, yang mana makhluk ini dikatakan dipelihara bagi tujuan untuk membantu tuannya, iaitu pengamal ilmu harimau jadian ni. Jadi tujuan-tujuan orang yang mengamalkan ilmu harimau jadian ni adalah berbezalah tujuan mereka. Ada yang untuk mempertahankan diri, ada yang kata bagi untuk menjaga keselamatan sahaja, dan ada juga mengatakan bahawa mereka menuntut amalan ni bagi buat perkara-perkara yang tak baik. Okey, jadi kepada sesiapa yang nak tahu kisah-kisah harimau jadian yang pernah berlaku dekat Malaysia pada satu ketika dahulu, jom kita start. Okey, jadi cerita ni dikatakan adalah berdasarkan kisah benar, di mana cerita ini dikatakan telah berlaku pada tahun 1862 di Lembah Tembeling. Okey, jadi mengikut orang-orang tua zaman dahulu, di Kampung Ranggol Tembeling ni memang ada wujud seekor harimau jadian yang sangat besar dan sangat buas, di mana dikatakan bahawa harimau jadian ini telah berjaya membunuh 31 orang mangsa. Dan yang paling mengerikan sekali, ada pernah terjadi satu kes tu di mana harimau jadian ni telah membunuh satu ahli keluarga berjumlah 8 orang dalam masa satu malam sahaja. Jadi kisah mengenai harimau jadian yang telah membunuh 31 orang mangsa ini juga turut ditulis oleh Residen Inggeris di Pahang pada masa itu, iaitu Hugh Clifford. Okey, jadi dikatakan pada masa tu tahap penduduk Tembeling ni takut dengan harimau, sampaikan nama harimau pun diorang tak berani nak sebut. Jadi oleh sebab itulah orang-orang di Tembeling ni telah menyebut nama harimau dengan nama si pudung, ataupun maksudnya adalah dia yang muka berbulu. Jadi mengikut cerita orang di sana, asal usul harimau jadian itu adalah berasal daripada orang asli Semang ataupun Negrito yang berasal daripada hutan Tembeling tersebut. Jadi dikatakan bahawa orang ini dikatakan telah tinggal di kalangan orang Semang pada siang hari, manakala pada malam harinya pula dia akan menjelma menjadi harimau jadian, di mana pada malam hari tersebutlah dia akan mencari mangsa bagi untuk dibunuh. Okey, jadi macam mana orang katakan bahawa harimau ini adalah harimau jadian? Hal ini kerana harimau ni tak sama macam harimau-harimau biasa tau. Benda ni terjadi disebabkan setiap kali harimau jadian ni membunuh mangsanya, dia tidak akan sesekali memakan daging mangsanya tau. Kalau macam harimau biasa kan, setiap kali macam mereka membunuh mangsa kan, mereka akan membaham ataupun memakan daging mangsa dia kan. Tapi untuk harimau jadian ni, dia hanya menghisap darah mangsanya sahaja. Sebab itulah orang dekat sana suspek bahawa ini merupakan harimau jadian. Jadi
kes tentang harimau jadian ni telah kecoh, semakin kecoh dan berada di puncak apabila dikatakan bahawa harimau jadian ni telah membunuh seorang budak perempuan daripada Kampung Labu, di mana secara automatiknya telah menjadikan keseluruhan mangsa harimau jadian ni menjadi 23 orang. Dan oleh sebab itulah berita tentang kematian budak perempuan ini telah tersebar ke seluruh kampung. Jadi disebabkan hal inilah bila malam menjelma sahaja, setiap penduduk di sana akan berasa ketakutan. Mereka sentiasa berasa macam tak selamat. Jadi macam kita tahu kan, semua penduduk kat kampung tu kan, setiap kali menjelma waktu malam je mereka akan berasa sangat ketakutan kan. Jadi ada pada satu malam ni, nasib sangat tak menyebelahi satu keluarga ni apabila pada malam itu harimau jadian ni telah memilih untuk menyerang rumah keluarga tersebut. Ceritanya bermula apabila pada malam tu dalam sebuah rumah di Kampung Ranggol ni ada 9 orang ahli keluarga yang berlindung tau. Jadi mereka ni semua samalah macam orang-orang lain, di mana mereka sentiasa berasa tak selamat dan dalam ketakutan. Jadi oleh sebab itulah setiap ahli keluarga dalam rumah tu sentiasa memegang parang ataupun lembing bagi tujuan untuk menjaga keselamatan mereka. Jadi ahli keluarga itu terdiri daripada, yang pertama adalah ketua keluarga tersebut iaitu Cik Seman, yang kedua adalah isteri kepada Cik Seman iaitu Lang. Kemudian dalam rumah itu juga ada anak lelaki Cik Seman iaitu Awang dan Ngah, dan lagi seorang adalah anak perempuan kepada Cik Seman iaitu Minah, dan selebihnya iaitu Kasim, Potek, Abdullah dan juga Mat merupakan adik-beradik kepada Cik Seman ni. Jadi mereka ni semua tinggal dalam sebuah rumah tau. Jadi malangnya pada satu malam ni rumah mereka telah pun diserbu oleh harimau jadian berkenaan tau. Di mana pada malam itu satu kejadian yang sangat tragik telah menimpa keluarga Cik Seman apabila ke-8 anggota ahli keluarga Cik Seman ni telah pun dibunuh secara sadis oleh harimau jadian berkenaan. Tetapi hanya seorang sahaja daripada ahli keluarga tersebut terselamat iaitu Mat, kerana Mat ni dapat menyembunyikan diri dia daripada terlihat oleh harimau jadian berkenaan. Jadi menurut Mat, ke-8 ahli anggota keluarga Mat ni telah pun dibunuh di hadapan mata Mat tau, di mana Mat ni sendiri menjadi saksi bagaimana ahli keluarganya telah dibunuh secara sadis. Dan menurut Mat memang benar, memang betul harimau jadian tersebut memang dia tak makan langsung daging-daging mangsa tersebut tau. Walaupun dia cari ke, dia baham ke, dia gigit macam mana pun, walaupun keadaan mangsa tu dah jadi sangat teruk, tapi harimau jadian tu memang dia tak langsung makan daging mangsa dia, malah dia hanya menghisap darah mereka sahaja. Dan menurut Mat, selepas harimau jadian tu telah membunuh kesemua ahli keluarganya, dia telah terus keluar daripada rumah tersebut dan telah berlari ke arah hutan lalu menghilangkan diri. Dan pada keesokan harinya, orang Kampung Ranggol telah pun menjumpai 8 tubuh manusia dalam keadaan yang sangat mengerikan. Jadi menurut cerita daripada Hugh Clifford ni, apa yang berlaku kesudahannya, sama ada harimau jadian tu dapat ditangkap ke ataupun dapat dibunuh ke, tidak dapat diketahui tau. Cuba kat situ bagi tahu total mangsa penduduk yang telah mati dibunuh oleh harimau jadian berikut adalah 31 orang. Di mana menurut Hugh Clifford, kemungkinan harimau jadian berikut telah membunuh 31 orang mangsa dengan menghisap darah mereka adalah mungkin kerana bagi memenuhi tuntutan ilmu hitam yang dianuti. So tak tahulah, mungkin kes ni sama kot macam kes macam before ni orang minyak, di mana dikatakan bahawa orang minyak ni syarat-syarat dia macam kena memperkuasa 40 orang gadis barulah dia dapat kuasa secara maksimum. Mungkin inilah syarat-syarat harimau jadian tersebut untuk memaksimumkan kuasanya. Mungkin itulah cara dia, di mana dia perlu menghisap darah 31 mangsa tersebut. Now kita pergi ke cerita yang seterusnya, di mana di dalam sebuah buku yang bertajuk Malay Sketches yang telah pun ditulis oleh Sir Frank Athelstane Swettenham, di mana pada masa itu beliau ni merupakan residen di negeri Perak. Jadi Sir Frank ni di dalam penulisannya telah pun menyentuh berkenaan dengan kisah mengenai orang Sumatera yang berketurunan Korinci ataupun sekarang ni dikenali sebagai Kerinci, di mana menurut beliau orang Kerinci
ni pada masa dulu mempunyai kuasa yang sangat luar biasa tau, di mana dikatakan mereka ni boleh bertukar menjadi harimau. Jadi menurut Sir Frank ni lagi, kebiasaannya mereka ni menggunakan kuasa tersebut bagi tujuan biasanya untuk membalas dendam ataupun melawan musuh ataupun kepada sesiapa sahaja yang ingin memusnahkan mereka. Tapi tak semua pun orang Kerinci ni yang mempunyai ilmu harimau jadian ni. Tapi kalau kita sebut je tentang ilmu harimau jadian ni, mesti orang akan kaitkan dengan suku kaum Kerinci. Dan pada masa yang sama, ada lagi seorang sarjana Scotland iaitu Alexander Hamilton telah pun menyatakan sesuatu di dalam bukunya yang berjudul A New Account of the East Indies, di mana dalam buku tersebut beliau telah menyatakan bahawa pada sekitar abad ke-18 beliau telah mendapati bahawa terdapat daripada kalangan orang Melayu Minangkabau yang menguasai ilmu menunduk ataupun menunggang harimau. Jadi macam yang korang sedia tahu, masyarakat awal di wilayah-wilayah tanah adat Pepatih sebelum wujudnya Negeri Sembilan, sebenarnya kawasan ni telah didatangi dan juga dibuka oleh orang Melayu Sumatera, khususnya Minangkabau. Jadi warisan keberadaan mereka di atas tanah beradat ni, selain mereka ni membawa legasi adat Pepatih bagi tujuan untuk diasimilasi dengan penduduk asal orang asli dekat situ, mereka juga turut membawa bersama ilmu-ilmu lain seperti ilmu hutan, ilmu perubatan, ilmu persilatan dan termasuklah ilmu-ilmu gaib dan juga misteri, di mana ilmu-ilmu ni sampai sekarang tidak boleh diperjelaskan ataupun dicerna oleh sains ataupun logik akal. Jadi di Seremban, di mana pada zaman dahulu dikenali sebagai sebuah mukim yang dinamakan sebagai Paroi tau. Di mana nama Paroi ni pula dikatakan berasal daripada nama Tok Paroi. Jadi siapakah itu Tok Paroi? Tok Paroi ni merupakan seorang pimpinan tersohor masyarakat dagangan yang kebetulan datang dari Minangkabau, Sumatera. Jadi dikatakan bahawa beliau bersama pengikut-pengikutnya adalah merupakan antara kelompok Melayu terawal dari Minangkabau yang telah membuka penempatan di Sungai Ujong dan juga Johor pada ketika itu. Jadi dikatakan bahawa zaman itu bersamaan dengan zaman pada ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka tau. Jadi Tok Paroi ni dikatakan sangat popular dengan ilmu gaib yang dikatakan sangat berkuasa, di mana dikatakan bahawa Tok Paroi ni boleh menjelma dirinya menjadi harimau jadian. Jadi betapa popularnya Tok Paroi ni, Winstead juga ada menulis tentang kisah harimau Tok Paroi ni di dalam artikelnya yang berjudul Karamat of Paroi. Dan menurut beliau, kebanyakannya ataupun rata-rata masyarakat daripada Negeri Sembilan ni memang percaya tau tentang kewujudan harimau Tok Paroi ni. Dan ada juga sesetengah orang yang sangat-sangat memuja Tok Paroi ni, dan juga ada sesetengah pihak mengatakan bahawa Tok Paroi ni juga merupakan tuan kepada kesemua harimau jadian yang mendiami hutan di sekitar Negeri Sembilan, Melaka dan juga utara Johor. Dan pada masa yang sama, sastrawan negara iaitu Zakbar juga telah banyak menulis tentang kisah-kisah rakyat Negeri Sembilan. Termasuklah beliau juga telah merekodkan kisah tentang harimau Tok Paroi ni. Okey, dalam penulisan Zakbar ni, antara yang famous yang orang tulis berkenaan dengan harimau jadian ni, salah satunya adalah berkenaan dengan seseorang lelaki tua yang telah pun meninggal dunia, di mana dikatakan bahawa lelaki ini berasal daripada Ulu Jempol. Jadi dikatakan pada suatu hari lelaki tua ini telah pun pulang kembali ke rumahnya, walhal sebenarnya dia ni dah pun meninggal. Jadi lelaki tersebut telah pulang ke rumahnya bagi menjenguk cucunya. Masa lelaki itu pulang ke rumahnya, dikatakan bahawa fizikal dia ni macam orang biasa. Sesampai sahaja lelaki tu di dalam rumah, lelaki tu telah memimpin tangan cucunya, lalu telah membawa cucunya masuk ke dalam hutan. Dan bila dia masuk je dalam hutan, secara tiba-tiba lelaki tersebut telah bertukar menjadi harimau, dan lelaki tersebut telah menyuruh cucunya untuk menunggang di belakangnya. Dan selepas itu cucu dia ni telah pun dibawa ke sebuah perkampungan di puncak Gunung Angsi. Dan apa yang sangat memeranjatkan sekali adalah
adalah apabila mereka sampai sahaja di perkampungan tersebut, cucu dia ni telah mendapati bahawa keseluruhan penduduk di situ adalah rupa-rupanya harimau jadian yang dikatakan turut hidup seperti manusia biasa, di mana dikatakan bahawa cucu dia ni telah dibawa ke satu alam yang lain lah. Jadi budak itu telah dibawa ke sekeliling kampung harimau jadian tersebut dan telah mendapati bahawa penduduk di sana juga melakukan aktiviti macam orang biasa seperti bersilat, bermain keris, bercucuk tanam, berkebun dan ada juga yang dikatakan mengaji. Jadi dikatakan budak itu telah hilang pada beberapa ketika di mana benda ini telah membuatkan ibu bapa kepada budak tersebut berasa sangat risau sebab mereka takut yang budak ni tersesat kat dalam hutan. Dan selepas puas cari budak itu, akhirnya ibu bapa budak tu telah menjumpai budak tu berhampiran dengan sebatang pokok kelapa. Dan pada ketika itulah bila budak tu dijumpai, budak tu macam dalam keadaan terpinga-pinga dan juga keliru Dan selepas budak tu tersedar sahaja, akhirnya budak itu telah menceritakan segala-galanya secara detail kepada ibu bapa dia, di mana dia telah ceritakan bahawa arwah atuk dia telah pulang ke rumah, di mana arwah atuk dia telah bertukar menjadi harimau dan telah membawa dia ke sebuah perkampungan penduduk harimau jadian. Dan dalam penulisan Zakbar juga ada mengatakan bahawa harimau Tok Pari ni juga ada seorang pembantu ataupun peneman, iaitu seorang kanak-kanak lelaki kecil. Jadi dalam penulisan beliau telah mengatakan bagi penduduk-penduduk yang duduk berdekatan dengan Gunung Angsi tu, kalau mereka telah menemukan tapak kaki harimau bersama tapak kaki manusia bersaiz kecil macam tapak kaki budak-budak di sebelah tapak kaki harimau terbabit, maka orang-orang dekat sana percaya bahawa itu merupakan jelmaan harimau Tok Paroi itu sendiri. Dan dikatakan bahawa tanah tempat harimau Tok Paroi ni meninggalkan jejak akan kemudiannya digali dan dijadikan sebagai azimat, di mana macam biasalah kita tahu bahawa selepas itu tempat tersebut akan dijadikan tempat pemujaan bagi orang-orang yang percaya tentang azimat Tok Paroi ni. Dan Zakbar juga ada menulis tentang kisah jelmaan harimau Tok Paroi, di mana dikatakan bahawa ada pernah satu kali ni berlaku kejadian aneh ketika hari mantai. Jadi hari mantai ni merupakan hari terakhir Ramadan sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri. Jadi dalam penulisan beliau dikatakan ada pada satu masa tu ketika sebuah kampung di Paroi tengah sibuk menjual daging sebagai persediaan kepada Hari Raya Aidilfitri, kampung tersebut telah pun didatangi oleh seorang budak lelaki yang dikatakan tidak dapat dikenal pasti di mana asal usulnya. Dan yang lebih mengejutkan sekali adalah budak lelaki ni macam berperwatakan pelik dan juga misteri di mana pada masa itu semua orang kampung rasa macam terkejut sebab budak lelaki tu dilihat telah keluar dari hutan hujung kampung tersebut. Dan dikatakan bahawa budak tu pada awalnya dilihat telah membawa 2 buah raga besar yang diperbuat daripada rotan, di mana raga ini telah pun diikat pada 2 hujung buluh yang dikandar di atas bahunya. Jadi dikatakan budak tu terus menuju ke sebuah gerai yang menjual daging kerbau, dan budak tu telah meminta untuk membeli sejumlah besar daging kerbau, di mana daging kerbau tu budak tu telah masukkan dekat kedua-dua buah raga tersebut sampai penuh. Dan apa yang membuatkan penduduk kampung tersebut rasa pelik sebab budak lelaki tu dengan bersahaja je dia mengangkat semula 2 buah raga yang sangat berat yang dipenuhi dengan daging kerbau tersebut dan dengan selambanya pulang ke hutan kembali. Jadi dari situ orang kampung rasa macam pelik, sedangkan orang dewasa pun rasanya macam tak boleh angkat raga yang sangat berat tu, apatah lagi budak-budak kecil macam tu kan. Jadi disebabkan itulah mereka berasa sangat muskil dan berasa sangat sangsi. Lalu secara senyap-senyap mereka telah mengikuti budak itu masuk ke dalam hutan, nak tahu siapakah budak tersebut. Jadi setelah beberapa lama mengikut budak itu masuk ke dalam hutan, akhirnya penduduk-penduduk yang ikut budak tadi tu berasa sangat terkejut sebab budak tu rupa-rupanya telah membawa daging kerbau tu untuk diberikan kepada seekor harimau yang dikatakan sangat besar. Jadi bila korang tengok harimau yang sangat besar kan, of course lah takut kan. Jadi samalah macam penduduk kampung kat situ, habis semua lari lintah pukang untuk selamatkan diri sebab takut sangat tengok ada harimau yang sangat besar kat dalam hutan tu. Jadi bila diorang ni berjaya je keluar daripada hutan, macam biasalah diorang ceritalah, diorang memang terus hebohkanlah tentang perkara tersebut dekat keseluruhan orang kampung. Jadi daripada situlah orang telah mengesahkan bahawa kemungkinan itu merupakan harimau
Tok Paroi bersama pembantunya. Okey, jadi sebenarnya ada banyak lagi tau kisah berkenaan dengan harimau Tok Paroi ni, di mana dikatakan bahawa harimau Tok Paroi ni merupakan ketua lah bagi segala harimau jadian di Tanah Melayu ni. Jadi kisah tentang kehebatan harimau Tok Paroi ni dikatakan telah membebankan beliau sendiri tau. Hal ini disebabkan mengikut orang-orang dulu, makam beliau pada satu ketika dahulu telah pun menjadi tempat pemujaan daripada pelbagai bangsa dan juga agama, di mana dikatakan bahawa mereka didatang daripada segala pelosok negeri. Hal ini semata-mata bagi tujuan untuk melakukan aktiviti pemujaan dan memohon hajat untuk mendapatkan habuan daripada makam Tok Paroi ni, di mana mereka memanggil benda ini sebagai keramat Tok Paroi. Jadi dikatakan bahawa makam Tok Paroi ni pernah diletakkan dengan colok dan juga lilin, dan ada banyak lagi barang-barang pemujaan syirik dan juga khurafat yang telah ditemui. Dan dikatakan perbuatan khurafat ni berterusan sehinggalah akhirnya lama kelamaan amalan tersebut telah pun lenyap dengan sendirinya. Jadi itulah serba sedikit berkenaan dengan kisah harimau jadian ataupun harimau Tok Paroi, iaitu legenda harimau jadian yang telah pun disampaikan secara turun-temurun oleh waris-waris terdahulu daripada Negeri Sembilan. Okey, jadi sampai itu sahaja cerita berkenaan dengan harimau jadian. Kepada sesiapa yang ada info lebih berkenaan dengan harimau jadian ni, bolehlah komen dekat bawah. So, thank you so much kepada sesiapa yang dah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa tekan butang like. See you again and bye.